Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah seterusnya kita menyambung lagi dalam pengajian hadis 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala di saat tidak ada naungan melainkan hanya naungan daripada naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu golongan yang seterusnya yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun da'athu imra'atun dhatu hasanin wa jamalin faqala inni akhafullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, lelaki yang dirayu oleh perempuan yang jelita untuk mengerjakan zina, lalu ia berkata, aku takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada golongan yang kelima, yaitu golongan lelaki yang kuat imannya sehingga ia tidak mudah dipengaruhi oleh godaan yang datang mengganggunya, walaupun godaan itu datang dalam keadaan suatu perkara yang menggiurkannya ataupun perkara yang disukai oleh nafsunya. Akan tetapi ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengatasi kepada kehendak hawa nafsu, sehingga Allah Ta'ala memuliakan golongan ini kerana mereka bersabar di atas jalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat dia berpeluang untuk melakukan maksiat dan kemudian dia mengajaknya adalah seorang perempuan yang jelita, dan dia berpeluang kerana tidak dilihat oleh manusia, akan tetapi kerana keyakinan dan keimanan yang kuat menyebabkan dia merasakan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat apa yang dilakukannya, sehingga dia menolak pelawaan untuk bermaksiat dengan perempuan yang jelita tadi. Bahkan amalan ini menjadi amalan kepada penyelamat salah seorang daripada 3 lelaki yang terkurung di dalam gua. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, dalam hadis yang panjang, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada 3 lelaki yang berjalan, lalu kemudian apabila hujan turun lalu mereka ingin berteduh, maka ketiga-tiga berteduh di dalam satu gua, sehinggalah tiba-tiba pintu gua itu tertutup, batu-batu jatuh menutup pintu gua tersebut. Lalu kemudian salah seorang daripada mereka berkata, apa kata kita meminta dengan amal baik yang pernah kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala? Setiap di kalangan kita menyebutkan kebaikan sepanjang kehidupannya yang dia rasa satu amal baik yang paling dia rasakan bahawa mengharapkan dengan amalan harapan, iaitu bila mana Allah Ta'ala terima dan Allah Ta'ala memakbulkan doa dan hajat mereka. Maka salah seorang pun dia berkata, dia kata, di antara amalan yang paling aku rasakan, amalan yang aku kira paling aku buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu aku memberi minum kepada kedua orang tuaku. Ketika mana aku ni setiap hari, dia kata, aku akan kerjaku memerah susu. Memerah susu daripada binatang ternak. Lalu aku suapkan susu tersebut ke mulut kedua orang tuaku sebelum aku suapkan ia kepada anak-anakku. Sehinggalah satu hari, dia kata, aku pergi mencari kayu api, sehinggalah aku pulang lewat dan aku memerah susu seperti mana aku buat kebiasaan pada hari. Akan tetapi setelah aku sediakan susu, aku melihat kedua ibu bapaku telah tidur. Lalu kemudian aku berada di sisi mereka, menunggu mereka untuk bangun daripada tidur.
walaupun dalam keadaan anak-anakku menangis kelaparan, merayu di kakiku agar makanan tersebut disuapkan ke mulut mereka dahulu. Tetapi kerana memuliakan kedua ibu bapaku, menunggu mereka bangun, lalu aku pun memberikan mereka minum susu tersebut. Lalu kemudian barulah aku menyuapkan kepada mulut anak-anakku. Wahai Allah, kata lelaki ini, sekiranya itulah amalan-amalanku yang kamu terima ya Allah, maka engkau bukakanlah, iaitu berikanlah pertolongan kepada kami. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menggerakkan sedikit daripada pintu gua tersebut sehingga mereka mula melihat sedikit cahaya. Kata lelaki yang kedua, dia kata, amalan yang aku duk kira-kira yang paling aku buat ikhlas kerana Allah. Aku ni ada sepupu perempuan yang cantik, yang mana aku berkehendak kepadanya, sehingga satu hari aku mengajaknya untuk dia berzina. Lalu kemudian sepupuku ini menyatakan boleh dengan syarat kamu memberikan kepada aku 100 dinar. Sehinggalah aku mengumpulkan duit sehingga aku mendapatkan 100 dinar tersebut. Lalu kemudian setelah aku berikan duit tersebut, lalu di saat aku ini hampir-hampir nak berzina, berada di kedua belah kakinya, lalu kemudian kata sepupuku ini, takutlah kamu kepada Allah, jangan kamu mendekati aku selain daripada kamu bernikah dengan aku. Lalu kemudian aku terus melarikan diri daripada perkara tersebut, setelah diingatkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku menghalalkan apa yang aku beri duit padanya, aku redha dan aku takut pada Allah. Wahai Tuhan, kalaulah perkara itu kamu terima, wahai Allah, berilah pertolongan kepada aku. Lalu Allah Ta'ala pun membukakan sedikit pintu gua tersebut. Lalu lelaki yang ketiga, dia kata, aku kirakan amalan yang paling aku buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, aku ada seorang pekerja, yang pekerja aku ni aku akan upah dia dengan iaitu dengan senilai beras. Aku berikan upahnya dengan beras. Tiap kali dibuat kerja aku nak beri dengan beras. Cuma apabila satu hari bila dah sampai tempoh untuk aku membayar upahnya, lalu kemudian saat aku nak berikan beras, lalu dia tak nak beras tersebut. Sehingga kan beras tersebut, dia pun berlalu pergi, dia dah tak bekerja dengan aku, dia lari macam tu saja tanpa dia mengambil upah beras tadi. Lalu aku gunakan beras tadi dalam keadaan aku tanam padi, lalu kemudian padi tersebut membuah, lalu kemudian sehinggalah berkembang. Daripada beras tadilah aku boleh membelikan beberapa ekor lembu dan menggajikan beberapa pengembala lembu. Sehinggalah suatu hari pekerja lama ni datang balik kepada aku dan dia menuntut gajinya. Dia kata, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, aku nak hak aku. Di mana hak aku? Yang dulu dia tolak, sekarang ni dia minta balik. Maka kata majikan ini, dia kata, hak kamu iaitu kamu tengok di depan sana, itulah hak kamu, iaitu beberapa ekor lembu dan juga pengembala. Lalu kemudian lelaki ini dia kata, kamu ni bergurau ke dengan aku? Kamu buat main-main kepada aku. Yang hari itu upahnya hanya beras saja. Kata majikan ini, tak, itulah hasil daripada beras padi yang sepatut menjadi milik kamu, maka aku tanam kembangkan ia, lalu kemudian ambillah itu hak kamu. Maka lelaki tersebut, pekerjanya tadi, mengambil kesemuanya tanpa meninggalkan sedikit pun. Kurang-kurang paling-paling tidak tinggallah seekor dua buat majikan. Tak, dia ambil semua tuan-tuan. Dia ambil semua, dia belah macam tu je. Lalu kemudian kata majikan ini, wahai Allah, sekiranya perbuatan aku itu kamu redha, kamu terima ya Allah, maka berikanlah pertolongan. Lalu Allah Ta'ala pun memberi pertolongan, lalu mereka boleh keluar daripada gua tersebut. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala nak menyatakan di antara salah satu daripada perbuatan yang menyelamatkan lelaki ini adalah menahan diri daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu golongan yang kelima, mereka yang berpeluang untuk melakukan dosa dan maksiat, tetapi mereka tidak melakukan dosa tersebut, bukan kerana disebabkan kerana halangan-halangan, tetapi kerana disebabkan takut mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia tak buat maksiat sebab apa? Sebab kerana dah tua dah ustaz. Kalau jiwa muda, kalau kudrat ada, rasa nak juga.
Tapi sebab dah tua dah, jadi tak larat dah lah. Ada orang dia tinggal maksiat kerana tu. Ada orang dia tinggal maksiat dah pasal apa? Perempuan tadi ajak kamu berzina tapi kamu tak nak berzina. Pasal muka dia tak lawa mana. Tak. Tengok dia dengan tiang api lebih kurang sama je. Jadi maknanya kita menolak zina bukan kerana benda tersebut, tetapi kerana takut pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah taala memberikan ganjaran yang hebat. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang keenam yang mendapatkan naungan Allah di hari akhirat kelak, yaitu wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqa yaminuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu golongan yang mendermakan lelaki yang menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu dengan apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Golongan yang keenam yaitu penderma yang ikhlas, yang menginfakkan harta kekayaan mereka untuk tujuan kesejahteraan umat, untuk tujuan fi sabilillah, sehingga mereka tidak mengharapkan apa-apa melainkan perniagaan mereka itu mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perniagaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan rugi sampai bila-bila, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, 3 perniagaan yang tidak akan merugikan manusia. Kata Allah, innal ladzina yatluna kitaballah, suratul Fatir pada ayat yang ke-29. Kata Allah, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijarah lan tabur. Kata Allah, sesungguhnya orang yang sentiasa membaca Al-Quran, lalu kemudian dan mendirikan salat, bersedekah pula pada jalan Allah dalam keadaan secara tersembunyi dan secara terang-terangan, maka kata Allah, yarjuna tijarah lan tabur, mereka ini mengharapkan suatu, yaitu perniagaan yang mereka tidak akan rugi serugi-ruginya, yaitu mereka yang terlibat dengan 3 perniagaan ini tak akan rugi sampai kiamat. Pertama, orang yang hidup hatinya dengan baca Quran, orang yang sentiasa bertadarus. Hari ini tadarus semakin mula pupus, semakin pupus. Tadarus sudah mula tidak mendapat sambutan. Kadang-kadang yang datang untuk bertadarus bulan Ramadan ni yang sudah berkaki 3 dah, yang dah bertongkat, maka inilah yang terlibat dengan tadarus. Adapun yang muda-muda jarang terlibat dengan tadarus. Sedangkan tadarus ni bulan Ramadan dulu, satu ketika dulu bulan Ramadan ini penuh dengan orang yang bertadarus. Tetapi begitulah, semakin lama semakin pupus. Apatah lagi semakin pupus di 10 malam yang terakhir. Lepas lebih khatam kira tak tadarus dah. Lalu kemudian yang kedua disebut, yaitu golongan yang tidak akan rugi, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mendirikan salat, dan yang ketiga adalah mereka yang bersedekah. Kenapa mereka melibatkan diri dengan perniagaan yang mereka tak akan rugi? Allah Taala sebut di dalam ayat yang lain. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Kata Allah, wahai orang yang beriman, maukah aku khabarkan kepada kamu, beritahu kepada kamu, perniagaan yang kamu ini, satu perniagaan yang untungnya, kata Allah, tunjikum min azabin alim, untungnya kamu bebas daripada azab api neraka Allah. Maka apa modal perniagaan tersebut? Kata Allah, tu'minuna billahi wa rasulih, modalnya kamu kena beriman kepada Allah dan Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Lalu setelah kamu beriman pada Allah dan Rasul, jihad kamu, pengorbanan kamu adalah dengan harta kamu dan juga jiwa raga kamu. Allah Ta'ala meletakkan harta mendahului jiwa raga. Kenapa? Banyak ayat Quran kita akan jumpa bi amwalikum wa anfusikum, harta kamu dan jiwa raga kamu. Kerana kebiasaan ghalib manusia itu, dia lebih cinta kepada harta berbanding daripada jiwa raganya sendiri. Orang cinta harta lebih daripada sayang nyawa. Sebab tu orang sanggup pertaruhkan nyawa untuk duit. Orang sanggup pertaruhkan kesihatannya untuk duit. Kenapa? Kerana kecintaan manusia itu lebih cinta kepada harta berbanding dengan jiwa mereka sendiri. Kalau kita ni
ada orang kaya nak beli jari kelingking kita lah. Dia nak beli jari kelingking kita sikit, sebelah jari je. Dia nak bayar kita 5 juta. Agak-agak kita nak jual tak tuan-tuan? Tak. Kalau saya rasa jual juga rasanya. 5 juta ni tuan-tuan. Setakat cacat sikit, apalah salahnya naik Lamborghini. Orang tak perasan pun. Jari kita cacat sikit, asal naik Ferrari. Maknanya apa? Orang sanggup tuan-tuan jual apa yang dia. Sampai ada satu kes, dia jual buah pinggan nak beli iPhone. Ni cerita yang berlaku dekat China satu ketika dulu. Dia jual, seorang remaja ni dia jual dia punya buah pinggang kerana gila kepada nak beli iPhone. Maka dapat dia jual sungguh buah pinggang. Dan dia dapat beli iPhone, lepas berapa minggu dia pun meninggal dunia, mati. Tengok, orang yang dia sanggup korban kesihatan dia. Sebab apa? Sebab dia nampak duit. Maka kata Allah, siapa yang berjihad dengan harta dia ni dan jiwa raga mereka ini perniagaan tunjikum min azabin alim, yang mana membebaskan dia daripada azab api neraka Allah. Salah seorang sahabat radhiyallahu anhu yang mendapat jaminan keuntungan perniagaan dengan Allah, iaitu Sayyiduna Suhaib bin Sinan, ataupun nama sebenarnya ataupun nama gelarannya adalah Suhaib Ar-Rumi, dan juga diberi gelaran juga sebagai Abu Yahya. Suhaib Ar-Rumi digelar sebagai Ar-Rumi, Rum. Kenapa? Kerana Suhaib ni waktu dia kecil, mak dia bawa pergi berjalan di Iraq. Dia ni orang Arab, tapi mak dia pergi ziarah di bumi Iraq. Ketika itu Iraq ni di bawah jajahan Parsi. Kemudian kebetulan sewaktu mereka berada di Iraq ni, Rom menyerang Parsi. Sehingga Parsi pun jatuh. Maka Rom ambil balik dan Rom menawan rakyat-rakyat mereka. Termasuklah yang ditawan adalah Suhaib ibn Sinan. Maka Suhaib ini dalam keadaan waktu kecil dia dah jadi hamba, berpindah randah daripada satu tuan kepada tuan yang lain, membesar di bumi Rom, sehingga dalam keadaan dia fasih bercakap bahasa Rom, dan dia pelak dalam bercakap bahasa Arab kerana dia dibesarkan dalam suasana masyarakat Rom. Bila dia makin lama makin besar, jiwa Suhaib ini jiwa yang bersih. Bila dia tengok maksiat dan kemungkaran yang berlaku di bumi Rom ini, dia tak pernah bersetuju. Bahkan dia nak melarikan diri daripada suasana tersebut. Satu hari Suhaib mendengar daripada pendeta Yahudi menyatakan bahawa sudah tiba masanya Nabi akhir zaman akan lahir. Maka Suhaib ni pun dia mula rasa tanam kecintaan dan tanam azam dan cita-cita untuk bertemu dengan Nabi akhir zaman ini, untuk mencari Nabi akhir zaman yang akan lahir di bumi Mekah. Lalu kemudian Suhaib pun mula melarikan diri, pergi berhijrah balik ke bumi Mekah, nak mencari Nabi akhir zaman. Maka nak masuk di bumi Mekah ni, ketika itu Arab Jahiliyah, siapa yang nak berniaga di bumi Mekah, kalau dia orang luar, dia mesti mendapatkan satu yang dinamakan sebagai himayah, perlindungan, iaitu kita sebut hari ni suaka politik, perlindungan politik. Jadi nak berlindung kena cari orang yang gagah, orang yang mulia, orang yang kenamaan. Antaranya iaitu Abdullah bin Jada'an yang memberikan perlindungan kepada Suhaib Ar-Rumi. Maka Suhaib pun dia boleh berniaga di bumi Mekah daripada seorang hamba abdi yang biasa hidup susah. Maka dia memulakan perniagaan, bagi dia benda tu tak susah. Maka dia sehingga dia berniaga, dia jadi jutawan. Dia jadi orang kaya Mekah. Sehingga itulah namanya dikenali sebagai Suhaib Ar-Rumi, kerana ia adalah orang yang fasih berbahasa Rom dan dia pandai dalam berniaga. Lalu kemudian Suhaib ini tak pernah lupa tujuan asal dia datang ke Mekah, bukan kerana nak berniaga mana pun, tapi kerana nak cari Nabi akhir zaman. Takdir Allah Subhanahu wa taala, jumpalah dia dengan Rasulullah. Lalu dia pun terus beriman dengan Nabi SAW. Jadi Suhaib ni dia beriman sezaman, sewaktu, satu batch dengan Bilal bin Rabah, satu batch dengan Ammar ibn Yasir, dan juga Khabbab bin Arat dan beberapa sahabat yang lain. Ini di antara sahabat-sahabat yang terdahulu yang beriman saat ketika mana Islam ditindas di bumi Mekah. Lalu Suhaib Ar-Rumi dia menjadi sahabat yang baik. Kemudian apabila mendapat perintah untuk berhijrah daripada Mekah ke bumi Madinah, maka Suhaib pun berniat pada asal nak berhijrah dengan Nabi dan juga Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi kerana disebabkan rumah Suhaib ini dikepung oleh kafir musyrikin, maka Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar pergi berhijrah dahulu. Maka Suhaib ni tersekat. Maka Suhaib menunggu
kafir musyrikin ni terlelap, tertidur. Bila dah tertidur, dia pun keluar senyap-senyap daripada rumah dia, terus dia keluar daripada bumi Mekah. Dalam perjalanan Suhaib perasan ada tentera kafir yang ikut dia daripada belakang. Lalu Suhaib pun dia pun naik di atas satu tempat yang tinggi, atas satu bukit, sedikit bukit. Lalu Suhaib pun mengambil panahnya, mengacukan kepada tentera kafir musyrikin Quraisy. Kata Suhaib, jangan kamu datang dekat pada aku, kerana kamu tahu macam mana tidak pernah satu panah yang aku panah tersasar bila aku panah seseorang. Kata Suhaib, kalau kamu berani, kamu mari, kata Suhaib. Kalau kamu kenal aku, siapa dia aku sekali aku panah, aku tak pernah tersasar, kata Suhaib. Ini Suhaib Ar-Rumi, orang yang hebat, jiwa yang perang. Dia kata, kalau kamu berani, kamu mari, dia kata Suhaib. Maka kafir musyrikin ini dia tak berani. Dia tahu Suhaib ni orang yang panah tepat. Kalau dia nak panah kepala lah kena. Kalau dia panah kaki lah kena. Ini Suhaib. Maka kata tentera kafir musyrikin, dia kata, wahai Suhaib, mana mungkin kami boleh lepaskan kamu dalam keadaan kamu dulu miskin, cari harta kat tanah air kami. Tiba-tiba kamu kaut keuntungan di tanah air kami, kamu nak belah macam tu je. Lebih kurang begitulah maksudnya. Kamu ni cari makan tempat kami, tiba-tiba nak belah macam tu je. Takkanlah kami nak berdiam diri. Kata Suhaib, kalau kamu nak sangat harta aku boleh tunjuk kat mana harta aku, kata Suhaib. Kamu ambil semua, aku tak kisah. Yang penting hari ni lepaskan aku untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Lalu kemudian mereka bersetuju. Suhaib mengorbankan semua harta yang disimpan di bumi Mekah, diserahkan kepada orang kafir musyrikin dengan kerelaan hatinya, demi untuk supaya dia dapat berhijrah. Ini Suhaib Ar-Rumi. Lalu kemudian dalam perjalanan panjang, Mekah Madinah ni panjang perjalanan. Kita hari ni naik bas lebih kurang 5-6 jam. Tu pun dah sakit belakang dah. Tu pun dah mula merungut. Kalau boleh nak naik kereta api speed train. Dapatlah juga 280 km per jam. Jadi maknanya nak katanya, dulu perjalanan yang panjang, Suhaib hampir putus asa, letih, tetapi terbayang wajah sekekasih Allah Subhanahu wa taala. Terbayang kecintaan dia berhijrah daripada Rom ke Mekah kerana Rasulullah, dan hari ini dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah pun kerana kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terpadam kelelahan, keletihan Suhaib Ar-Rumi. Macam kita lah, waktu kita bujang nak kahwin dengan anak dara orang, kena kumpul duit, buat macam-macam kerja buat. Macam-macam kerja buat, kerja bawah pun buat, kerja apa buat. Letih tu letih. Tapi terbayang wajah kekasih yang kita nak kahwin ni, maka hilang letih, tuan-tuan. Itulah, bukan saya lah, orang lain tu. Pasal saya tak sempat berkasih. Dah, sedar-sedar kahwin je. Jadi nak katanya, bagaimana Suhaib Ar-Rumi letih-letih, dia ingat wajah Rasulullah, maka hilang keletihannya. Perjalanannya jauh, sampailah dia tiba di Quba, iaitu di Masjid Quba hari ni. Hari ni Quba mudah nak pergi. Daripada Masjid Nabawi naik bagi sahaja, naik kereta elektrik saja. Bayar 10 rial ke berapa rial? 10 rial ke berapa rial? Naik boleh pergi ke Quba. Ini sampai di Quba, disambut dengan senyuman manis daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hilang kelelahan Suhaib. Kata Nabi kepada Suhaib, wahai Abu Yahya, perniagaan kamu telah beruntung, wahai Abu Yahya. Perniagaan kamu telah beruntung, wahai Abu Yahya. Perniagaan kamu telah beruntung. Kata Suhaib kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku duk rasa tak ada seorang pun tahu kisah aku dalam perjalanan pergi untuk menunaikan hijrah ini. Tak ada orang tahu. Ni mesti ada berita daripada malaikat yang memberitahu kepada kamu. Kata Nabi SAW, benar. Allah Ta'ala telah menurunkan ayat disebabkan peristiwa kamu yang menyerahkan harta kepada orang musyrikin ini. Allah Ta'ala menurunkan ayat, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha ashtara minal mu'minin. Allah Ta'ala membeli. Satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha amradatillah. Allah Ta'ala turun ayat suratul Baqarah, ayat yang ke-207, iaitu kata Allah, dan di antara manusia itu ada yang mengorbankan dirinya untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Suhaib Ar-Rumi mengorbankan harta kekayaannya tidak lain untuk mencari redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu golongan yang keenam yang kita sebutkan, mereka yang terlibat
perniagaan mereka dengan Allah, iaitu dengan bersedekah secepatnya, bersedekah sebanyaknya, sehinggakan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dibuat oleh tangannya. Bukan maksud kita tak boleh sedekah dengan tangan kiri. Dah kalau orang kudung tangan kanan macam mana ustaz? Tak, tangan kiri je dia ada. Maka dia pun baca hadis ni, dia kata kalau macam tu saya ni tak payah sedekah lah. Pasal Nabi kata sedekah tangan kanan, tangan kiri tak payah tahu. Ni kalau nak sedekah kena sedekah tangan kiri. Jadi saya ni terlepaslah tersedekah. Tak, maksudnya sehinggakan orang tak tahu, lajunya dia buat kerja, lajunya dia tolong orang, sampaikan orang lain tak sempat untuk buat apa yang dia buat. Ada orang macam tu. Dia pergi makan, lajunya dia bayar. Dia kalau pergi makan, dia dulu bayar. Orang lain tak sempat nak bayar, dia dulu bayar. Biar kita jadi orang yang macam tu. Bila dah buka tajaan untuk iftar, moreh sebagainya, dia dulu yang isi. Kita tak, kita tunggu yang hujung-hujung. Kok ada yang hujung-hujung, kalau tak ada, alhamdulillah dia kata. Dah cukup dah, alhamdulillah. Tak, dia dulu yang melakukan perkara tersebut untuk mendapatkan keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh adalah mereka yang berzikir sehingga mereka menangis, menangis kerana takut pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka yang mengharapkan, iaitu pandangan rahmat daripada Allah ni 10 malam terakhir. Pastikan kita akan menangis, pastikan mata kita mengalirkan air mata di 10 malam terakhir ini, mengharapkan Allah ampun dosa kita, Allah tutup keaiban kita. Macam mana kita nak menangis tuan-tuan? Tuan-tuan kenangkanlah dosa tuan-tuan pada Allah. Saat Allah beri tuan-tuan nikmat, saat Allah beri tuan-tuan kudrat, saat Allah Ta'ala beri tuan-tuan anak, isteri dan sebagainya, rumah boleh beli dengan atas nama sendiri, kereta atas nama sendiri, tetapi kita sanggup bermaksiat kepada Allah. Apakah kita ni makhluk yang macam mana di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tangisilah dosa kita sehingga Allah ampun segala dosa-dosa kita. Tak ada dosa kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selesailah kita punya hadis pada pagi yang mulia ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keampunan kepada kita pada akan datang, insya-Allah. Yang kita akan menutup ni di satu kuliah lain. Kita akan tutup kitab ni di satu kuliah. Ni baru habis hadis, tapi ada baki doa penutup ada lagi. Insya-Allah kita sambung selepas raya, di jamuan raya sambil makan kambing golek, insya-Allah. Jadi aku nukali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.